Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada kali ini saya akan cuba kupas persoalan mengenai webcam pula. Webcam. Jadi adakah kamera yang kita pakai sebagai webcam ni memberi kesan kepada video kita? Mungkin jawapannya agak obvious lah sebab ya, memang akan ada perbezaan. Tapi pada kali ini saya akan bereksperimen untuk anda lihat bagaimana perbezaan itu, apakah kualitinya, bagaimana dia memberi kesan kepada video kita. Jadi ada 3 jenis kamera yang saya akan gunakan pada kali ini. Pertama sekali adalah external webcam. Yang kedua adalah built-in webcam yang ada dalam laptop saya. Dan yang terakhir sekali ada surprise sikit, sekejap lagi saya tunjukkan. Jadi yang pertama, adakah berbeza dari segi kualiti video tu? Yang anda lihat sekarang adalah menggunakan external webcam. Jadi sudah terang lagi bersuluh lah. Memang kualiti dia baik, pergerakan pun lancar, memuaskan hati dengan apa yang saya cuba capai untuk tujuan video ini. Jadi model yang saya gunakan adalah Logitech C922. Dia boleh pergi resolution high definition 1080 pixel. Cukup baik dan cukup sesuai untuk digunakan dalam pelbagai aspek lah, sama ada video conferencing ataupun mungkin webinar dan juga seperti rakaman video one shot YouTube ni. Jadi yang ni yang pertama. Yang kedua adalah webcam yang berada pada laptop ataupun built-in webcam. Jadi kalau anda lihat pun sudah nampak lah bahawa gambar dia kurang jelas, warna dia pun tidak terang, gelap sikit. Jadi sekiranya kita terpaksa dan kita hanya ada webcam ini untuk digunakan, jadi saya mencadangkan untuk mungkin kita gunakan sedikit lighting lah, bagi sikit cahaya dekat situ supaya wajah kita jelas. Jadi kalau nak buat video conferencing dan sebagainya, ini boleh digunakan, memadai, sebab pixel dia pun tak tinggi. Paling tinggi pun dia boleh pergi 480 pixel. Jadi kalau kita gunakan untuk video conferencing, dia tidak akan memberi kesan yang besar kepada internet speed. Jadi cukup baiklah, boleh gunakan, tak ada masalah. Saya tutup lampu ya, silau. Okey, yang ketiga tadi yang saya kata agak special sikit, iaitu jeng, kita gunakan smartphone sebagai webcam. Ini yang anda sedang lihat sekarang ni. Yang ini, skrin ini adalah diambil menggunakan smartphone. Saya gunakan satu aplikasi, nama dia Droid Cam Apps, Droid Cam, yang mana dia menghubungkan kamera yang pada smartphone saya dengan laptop melalui connection internet. Jadi disebabkan itu anda nampak ada sedikit lag suara, antara suara dan visual. Dekat sini ada gangguan sikit sebab kita menggunakan connection yang melalui wifi. Jadi kalau terpaksa bolehlah gunakan ini, tapi saya tak syorkan untuk rakaman video ataupun webinar sebab dia kurang smooth. Dia sangkut-sangkut, kadang-kadang dia hang, dia lag dekat situ. Saya tak tahu, mungkin sama ada disebabkan oleh saya punya phone ni tak canggih sangat, ataupun disebabkan wifi connection saya. Banyak device lain dalam rumah ni yang sedang connected to the internet, jadi mungkin dia memberikan kesan. Sebagai alternatif bolehlah kalau kita nak buat contohnya satu video yang mana kita bertukar-tukar scene antara main kamera kita sembang-sembang, lepas tu nak bagi sedikit perspektif yang berbeza, nak bagikan variety, bolehlah bertukar kepada smartphone ni sikit untuk bagikan angle yang lain. Tapi kalau nak pergi ke laptop webcam tu mungkin tak berapa cantik, nampak macam kesian ni kan. Jadi yang itu memang saya syorkan gunakanlah dengan pencahayaan supaya nampak wajah tu lebih jelas, sesuai. Jadi itulah dia ketiga-tiga jenis nampak terang silau kan. Okey, jadi ketiga-tiga jenis kamera
Yang pertama external webcam yang anda lihat. Yang seterusnya laptop webcam. Yang ini saya gunakan pada laptop lama saya, Asus. Ini yang kualitinya, dan juga smartphone dekat sini kita boleh lihat dia boleh juga digunakan sebagai webcam untuk video kita. Jadi diharap perkongsian ini sedikit telah membantu memberikan pencerahan kepada persoalan adakah video tu kualitinya akan lebih baik dengan kamera yang kita gunakan. Jawapannya definitely yes. Kalau kita nak, kita boleh pergi lebih high end, gunakan DSLR kamera dan sebagainya. Tapi kena fahamlah, bila kita gunakan high end ni, dia akan makan banyak data ataupun bit size dia akan jadi lebih besar. Dan sekali lagi, lihat untuk tujuan apa, dan kesesuaian itu penting. Sekiranya anda dapati video ini bermanfaat, jemput berikan satu like sebagai tanda sokongan. Dan kalau ada kawan-kawan lain yang mungkin ada persoalan yang sama, boleh kongsikan, ajak mereka tonton video ni, share dengan dia. Dan sekiranya anda mahukan tips-tips seperti ini dan berkaitan dengan latihan secara online dan sebagainya, jemput untuk subscribe pada channel YouTube, dan saya akan kongsikan dari semasa ke semasa, insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih kerana menonton, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.